Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat dan baik-baik sahaja. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Afifah. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Kita akan mempelajari unit 17, Kebersihan Alam, Tanggungjawab Bersama. Tajuk, Amalan Bijak. Kemahiran yang kita pelajari pada hari ini ialah kemahiran menulis. Oleh itu, cikgu harap kamu semua dapat bersedia dengan buku teks, buku aktiviti, buku latihan dan peralatan untuk belajar. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 3.2.1 Membina dan menulis 4 perenggan. Oleh itu, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita membina dan menulis perenggan dengan betul. Seterusnya, sebelum kita belajar, kita perlu tahu apakah objektif pembelajaran kita. Oleh itu, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat yang pertama, melengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Objektif kita yang kedua, murid dapat menulis perenggan dengan betul. Berdasarkan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlu tahu apa itu kitar semula. Cikgu nak tanya kamu semua ya, pernah tak kamu dengar perkataan kitar semula? Atau pernah tak kamu melihat di manakah kawasan kitar semula? Cikgu yakin kamu pernah melihat sama ada ketika kamu bersiar-siar di kawasan rumah atau di mana-mana kawasan yang mempunyai tempat kitar semula. Okey, jika kamu perasan, kamu dapat melihat sesebuah kawasan atau tempat yang menjadi pusat kitar semula akan mempunyai logo seperti yang cikgu tunjukkan ini. Apa itu kitar semula? Kitar semula ialah proses mengolah semula bahan buangan untuk menghasilkan barang yang baru. Ini bermaksud kita menggunakan semula bahan buangan untuk kita hasilkan barang yang baru. Contoh, kita dah buang surat khabar lama yang kita rasa kita dah tak perlu. Tapi kita boleh kitar semula untuk menghasilkan barangan-barangan yang baru daripada kertas yang telah kita kitar semula tadi. Seterusnya, kitar semula bermaksud mengasingkan, mengumpul, memproses, memasarkan dan akhirnya menggunakan semula. Ini bermaksud kita asingkan barang-barang yang dah kita rasa kita dah tak perlukan, kemudian kita kumpul di sebuah tempat yang tertentu seperti kita hantar di tempat kitar semula. Kemudian barang tersebut akan diproses untuk menjadi barang baru, dipasarkan dan akhirnya dapat digunakan semula. Cikgu harap kamu jelas dengan maksud apa itu kitar semula. Jom kitar semula. Kitar semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai. Ia juga boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Okey, kamu pernah nampak tak tong-tong yang berwarna coklat, biru dan jingga ini? Okey, ini merupakan tong kitar semula. Sebenarnya, tong yang berwarna coklat, biru dan jingga ini mempunyai kegunaannya yang tersendiri. Seperti yang kamu dapat lihat, tong yang berwarna coklat, kegunaannya untuk meletakkan sisa buangan kaca.
seperti kaca luksinar ataupun berwarna, botol minuman, botol vitamin, bekas kosmetik. Seterusnya, tong yang berwarna biru ini untuk kertas. Sebagai contoh, majalah, surat khabar, buku, kotak, kadbod dan sebagainya. Seterusnya, tong yang berwarna jingga pula untuk meletakkan plastik dan aluminium. Seperti aluminium yang berwarna aluminium luksinar atau berwarna, tin minuman dan juga makanan. Kita sering mendengar tips 3R. Apa itu 3R? Yang pertama, R, reduce, kurangkan. Yang kedua, recycle, iaitu kita semula. Dan yang ketiga, R, reuse, iaitu kita guna semula. Okey, kerajaan sering menjalankan kempen kesedaran 3R. Cikgu harap kamu pernah melihat kempen-kempen ini sama ada di media sosial, televisyen, iklan di jalan raya dan sebagainya. Okey, jika kamu dapat lihat, ada gambar ini menunjukkan gambar tin minuman. Okey, kalau tin minuman, kita nak letakkannya di tong yang berwarna? Ya, tong yang berwarna jingga. Seterusnya, kalau surat khabar pula, kita nak letakkan dia dalam tong yang berwarna biru. Kerana biru merupakan tong untuk mengitar semula kertas. Okey. Dan yang terakhir, botol sos. Kalau botol sos ni kita nak letakkan dia dalam tong yang berwarna apa? Ya, tong yang berwarna coklat. Kerana tong yang berwarna coklat ni digunakan untuk mengitar semula barangan kaca. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu semua jelas dengan penerangan tentang kitar semula yang cikgu berikan sebentar tadi. Tanpa kita membuang masa, mari kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita lihat tajuk yang akan kita pelajari, iaitu amalan bijak. Murid-murid tahu tak amalan bijak tu macam mana? Mari kita teruskan. Baiklah, untuk aktiviti seterusnya, murid-murid perlu membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 31. Okey, di sini tajuknya ialah amalan bijak. Kita akan membaca cerita yang disediakan. Kemudian, kita sama-sama akan belajar bagaimana untuk membina perenggan dengan betul dan tepat. Okey, sebelum itu, cikgu nak kamu lihat terlebih dahulu gambar yang disediakan. Okey, ada 3 buah gambar di sini ya. Gambar ini merupakan gambar rangsangan. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ini menunjukkan budak perempuan ini bersama ibunya. Okey, budak perempuan ini bernama Alice. Okey, dalam gambar ini Alice dan ibunya sedang buat apa? Okey, sedang mengasingkan barang-barang kitar semula untuk dibuang di dalam tong kitar semula. Okey, cuba perhatikan apa barang yang dibawanya. Okey, ada surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Okey, kemudian kita perhatikan gambar yang kedua. Okey, Alice sedang buat apa? Alice sedang memasukkan surat khabar ke dalam apa ni? Tong berwarna biru. Baiklah, kita lihat pula gambar yang ketiga. Okey, gambar ini menunjukkan Alice sedang memasukkan barang yang dibelinya di dalam beg. Beg apa? Beg mesra alam. Okey, baiklah. Mari kita baca cerita ini dari atas. Okey, kemudian kita sama-sama membina perenggan berdasarkan frasa yang diberikan serta gambar yang disediakan. Okey. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya,
Alice dan ibunya menuju ke pusat gitar semula. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Perenggan kedua. Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Perhatikan gambar ini. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong berwarna biru. Jadi ayatnya ialah Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Selepas itu, dia memasukkan, apa lagi yang boleh dimasukkan? Ke dalam tong berwarna jingga. Sebelum tu, cikgu dah terangkan kegunaan setiap tong yang berwarna ini. Kalau tong yang berwarna jingga, apakah barang kita semula yang boleh kita masukkan? Tong berwarna jingga ini. Selepas itu, dia memasukkan bekas plastik ke dalam tong berwarna jingga. Kemudian, Alice memasukkan, apa lagi yang di bawahnya tadi? Botol kaca. Alice memasukkan botol kaca ke dalam tong berwarna coklat. Okey, kita lihat gambar yang seterusnya. Perenggan ini masih belum lengkap. Jadi macam mana untuk kita membina perenggan ini supaya menjadi sebuah perenggan yang lengkap? Kita perlu lihat gambar dan frasa yang disediakan. Sebelum tu kita dah tahu kan Alice menuju ke pasar raya. Kalau ke pasar raya, Alice dan ibunya mestilah membeli belah barangan yang diperlukan. Setelah membeli belah, Alice dan ibunya akan membuat bayaran. Jadi mereka ke kaunter bayaran. Ada juga frasa beg mesra alam dan frasa ganti beg plastik. Macam mana cara untuk kita membina perenggan menggunakan frasa yang diberikan? Ini contoh yang boleh kamu lihat ya. Kemudian, Alice dan ibunya membeli belah di pasar raya. Setelah selesai memilih barangan yang diperlukan, mereka menuju ke kaunter bayaran. Alice memasukkan barang yang dibelinya ke dalam beg mesra alam bagi menggantikan beg plastik. Tulisan yang berwarna merah ini merupakan frasa yang disediakan. Jadi, kita boleh membina ayat atau perenggan yang lengkap menggunakan frasa yang diberikan. Lihat di sini. Cikgu gunakan penanda wacana. Penanda wacana ni kamu boleh gunakan untuk menjadikan perenggan itu lebih menarik dan juga ada sambungan antara perenggan yang sebelumnya. Suka juga untuk cikgu ingatkan, sebelum kamu menulis, kamu perlu pastikan menulis dengan huruf besar di permulaan ayat. Jika perlu letak tanda koma, letak tanda koma. Sebagai contoh, kita letak di ayat ini. Kemudian, apabila perlu letak titik, kita letak titik. Dan kita perlu menggunakan huruf besar bagi nama khas. Baiklah. Ini gambar di bawah ini merupakan gambar beg mesra alam. Cikgu yakin ibu bapa, murid-murid di rumah juga pernah menggunakan beg mesra alam apabila keluar membeli belah. Cikgu harap kamu semua faham dengan penerangan yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu dapat membina perenggan dengan betul berdasarkan frasa yang diberikan. Cikgu harap kamu semua masih bertenaga dan bersemangat untuk
meneruskan pembelajaran. Okey, baiklah. Latihan seterusnya kita buat dalam buku aktiviti. Jadi, kamu semua perlu membuka buku aktiviti jilid 2, muka surat 33. Okey, jadi di sini kita dapat lihat ada 4 buah gambar yang mengandungi cerita yang tersendiri. Okey, di sini tajuknya jadikan kebiasaan. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama ini menceritakan tentang Seha dan rakan-rakannya. Okey, Seha dan rakan-rakannya kelihatan baru saja selesai melakukan aktiviti pendidikan jasmani. Okey, mari kita lihat frasa yang diberikan. Okey, frasa yang pertama, balik ke kelas. Frasa yang kedua, bersihkan tapak kasut. Seterusnya, mari kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua ni menunjukkan apa? Okey, siapa dalam gambar tu? Okey, ini Seha. Seha sedang mengasah pensel dan dia membuang sisa pensel tersebut ke dalam bekas. Okey, seterusnya kita lihat frasa bagi gambar ini, iaitu frasa mengasah pensel dan bekas khas. Okey, mari kita lihat gambar yang ketiga. Okey, gambar ini menunjukkan Seha dan rakannya sedang membuang sampah. Okey, frasa yang disediakan, pembungkus roti dan tong sampah. Okey, mari kita lihat gambar yang keempat. Okey, gambar ni menunjukkan Seha dan rakan-rakannya berada di dalam kelas. Okey, frasanya ialah kelas bersih, tiada sampah. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu perlu membina perenggan berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, mari kita lihat contoh gambar yang pertama. Okey, dia menggunakan frasa yang diberikan bagi membentuk perenggan. Okey, waktu pendidikan jasmani telah tamat. Seha dan rakan-rakannya balik ke kelas. Sebelum memasuki kelas, mereka membersihkan tapak kasut masing-masing. Okey, jadi tulisan yang berwarna hitam pekat ini merupakan frasa yang disediakan. Okey, balik ke kelas, kemudian membersihkan tapak kasut. Okey, mari kita cuba buat gambar yang kedua. Okey, menggunakan frasa yang disediakan. Okey, frasa mengasah pensel dan bekas khas. Okey, macam mana? Apa ayat yang boleh kita bina? Okey, pensel Seha telah tumpul. Dia okey, kita lihat contoh di sini. Pensel Seha telah tumpul. Dia mengasah penselnya. Dia memasukkan habuk pensel ke dalam bekas khas. Okey, tulisan yang berwarna merah ini merupakan frasa yang disediakan di sebelah gambar ini. Okey, baiklah. Bagi gambar yang ketiga dan yang keempat, cikgu nak kamu cuba untuk membina perenggan kamu sendiri. Dengan contoh yang cikgu berikan, cikgu harap kamu dapat membina perenggan kamu dengan betul. Faham? Jelas? Baiklah, selamat mencuba. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana meminjamkan mata dan telinga kamu untuk belajar bersama cikgu. Kamu semua hebat. Ingat ya anak-anak murid yang cikgu kasihi, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Moga memperoleh manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum.